Dengan tajuk Bermegah-megah dengan Masjid Tanda Akhir Zaman yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Yusran Nordin telah pun dirakamkan di Masjid An-Nur Batu Lapan, Ulu Kinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah hadis tajuk dia malam ni, dia kata bermegah-megah dengan masjid tanda akhir zaman. Tajuk dia megah dengan masjid. Bermegah-megah dengan masjid. Macam mana megah dengan masjid tu? Kita tengok. Cuma kita faham dalam kitab kita ni, tanda zaman ni menuju ke penghujung. Apabila manusia akhir zaman ni berbangga dengan masjid yang dia buat, itu tanda dia. Jadi kita nak tengok benda yang disebut ni, tajuk ni, ada tak bukti dia? Kita tengok. Dia kata hadis yang ke-38, bermegah-megah dengan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajidi. Akhrajahu Abu Dawud. Artinya, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terjadi hari kiamat sehingga umatku bermegah-megah dengan binaan masjid. Nabi kata kiamat ni tak berlaku, melainkan berlaku dulu benda ni. Apa dia? Umat aku ni dia akan merasa megah dengan binaan masjid yang dia buat. Jadi bermegah-megah dengan binaan masjid. Masjid lawa kan? Masjid lawa ni orang pakai megah. Bermegah-megah dengan binaan masjid. Jadi yang pertama sekali kita tengok dulu siapa yang meriwayatkan hadis ni. Ni maklumlah biasa dah. Yang pertama kita tengok sahabat Nabi yang menceritakan hadis ni, nama dia Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ni maklum dah, kita duk cerita banyak kali dah, cuma kita sebut ulang kali ni supaya ingat lama. Satu, pertama sekali kena tengok Anas bin Malik ni sahabat yang dekat dengan Nabi lah. Pertama sekali, dia ni cukup rapat dengan Nabi. Salah satu sebab dia boleh rapat dengan Nabi kerana dia khodam Nabi. Dia macam orang suruhan, mak dia hantar suruh Nabi didik anak dia. Jadi dia duduk dengan Nabi. Banyak riwayat kata ketika berumur 9 tahun, ada yang kata 7 tahun, tak apalah, dia kecil lagi duduk dengan Nabi. Dan apa sahaja yang dia buat tidak pernah ditegur oleh Nabi SAW. Maksud dia, ada ulama tanggung kata perbuatan Anas ni banyak tepat dia buat. Maknanya cerdik dia, Anas bin Malik. Yang keduanya kata ulama, kerana Nabi ni himmah dia tinggi. Himmah ni dia tak nampak Anas tu, dia nampak semua ni Allah Ta'ala tu. Jadi dia tak pernah tegur. Nabi tak pernah kata pasal apa buat macam ni, pasal apa tak buat macam ni. Nabi tak pernah kata.
Itu cerita dia, Anas bin Malik. Dia ni salah seorang sahabat yang hafal banyak hadis. Jadi hadis yang kita nak baca ni hadis daripada dia, Anas radhiyallahu anhu. Dia ni cerita, dia pernah dengar Nabi sebut kiamat tak berlaku melainkan umat aku bermegah-megah dengan binaan masjid. Kalau tuan-tuan Google, dalam Google ni, tak apa pakai Google macam ni tak apa, Google tuan-tuan tengok ni, type di situ masjid paling cantik dalam dunia, dia akan naiklah senarai. Ada yang 25 buah masjid tercantik di dunia, ada yang naik 10 masjid tercantik di dunia, dan masuk dalam kategori tu, tahu masjid mana? Masjid bukan Abu Ubaidah, Ubudiyah, Masjid Kuala Kangsar, dalam senarai masjid tercantik di dunia. Dan termasuk juga masjid di Shah Alam, masjid negeri. Masjid apa? Masjid negeri tu, masjid negeri Shah Alam tu, masuk dalam senarai tu. Dan juga masjid di Terengganu, masjid Kristal, termasuk juga dalam senarai. Jadi bila masjid tu cantik, orang berbangga dengan kehadiran orang dengan masjid tu. Bila kita tengok di situ, tengok masjid cantik ni, macam kita duk pergi tengok masjid cantik, bukan kita nak tanya jemaah, kita nak ambil gambar masjid cantik. Lepas tu kita pun bangga dengan masjid yang cantik ni. Tu tanda akhir zaman berlaku tak sekarang? Berlaku. Saya nak abang sikit lah, zaman Saidina Umar, dia pesan jangan bubuh di depan mihrab tu warna kuning. Ini warna apa ni? Jangan marah saya pula. Pasal zaman Saidina Umar, dia tak bagi ukir cantik. Satu sebab dia tak mau jemaah ni terganggu, tak khusyuk semayang. Itu salah satu. Tapi nak abang je tu nak kita cerita satu persatu. Cuma sekarang ni apa sabdaan Nabi pasti yang tu. Dan kita tengok hari ni masjid-masjid yang megah-megah ni bukan megah dengan sebab jemaah, dia megah dengan sebab cantik. Tu yang kita duk pi Turki tu, kita duk pi salah satu masjid yang kita nak pi ziarah, masjid tu apa, Hayatul Sofia benda. Kita nak masuk tengok, oh cantik lah. Lepas tu masjid biru lah, kecantikan saja. Dan kadang-kadang bukan ada orang lain. Lalu dia buat untuk orang mari melancong tengok, ambil gambar. Bermakna tu yang Nabi sebut tu. Jadi bangga negara ataupun negeri yang ada masjid cantik ni, orang duk mai. Tuan-tuan tahu lah, senarai nombor 1 masjid paling cantik dalam di Iran. Tuan-tuan tengok Google lah, kata saya bohong lah. Tuan-tuan Google masjid paling cantik ni dalam ranking nombor 1, nombor 2, nombor 3 dapat kat Iran. Masjid di Iran tu, mereka tu masjid lawa-lawa, dan mereka berbangga dengan masjid yang mereka buat. Ni masjid biasa je tapi jemaah ramai. Jadi kita bangga di situ. Kita bukan bangga dengan binaan masjid. Pasal bila bangga dengan binaan masjid, itu yang akan berlaku akhir zaman. Tu Nabi kata umatku, umat akhir zaman lah, bangga dengan masjid yang dia buat, binaan masjid. Dia rasa masjid kita cantik dah, tu buat landscape. Salah kan? Tak salah, tapi tujuan kita buat. Tujuan apa? Nak bangga dengan kecantikan masjid itu. Keterangan hadis ni dia kata, di antara tanda hampirnya hari kiamat, dekat sangat nak kiamat, ialah umat Islam berbangga. Umat Islam berbangga dan bermegah-megah dengan masjid yang mereka bina. Nampak? Benar Nabi kata ni tepat. Semua pakat rasa bangga bila masjid dia cantik. Tambah-tambah pula masuk dalam senarai pula, ranking masjid tercantik di dunia. Malah nak kata apa, serenok tak kira lah tu. Tanda akhir zaman. Masing-masing negara atau negeri berbangga dan merasa megah dengan bangunan masjidnya. Mana-mana negara sama, kalau masjid cantik, siap, bangga kan. Perhatian mereka hanya tertumpu kepada keindahan masjid sahaja. Dia pitang keindahan saja. Sebab tu dia cari jalan macam mana nak beri cantik. Dia bukan cari jalan macam mana nak bagi orang ramai, macam mana nak bagi jemaah ni ramai masjid ni, macam mana nak buat bagi orang ni singgah masjid ni seronok. Dia tak fikir tu.
Dia fikir sekarang ni cantik pada pandangan mata. Ada orang tak ada orang, nombor dua. Yang penting cantik. Dia kata mereka tumpu keindahan, tidak kepada pengisian masjid dengan ibadah. Sebab tu masjid cantik, ibadah pun banyak, macam-macam program. Tu A. Yang tu A lah. Tapi bila masjid cantik, pengisian apa pun tak ada. Pengajian pun berapa kerak sangat. Tu kadang-kadang Masjid An-Nur ni kita puji lah. Pengajian dia memang TikTok kan. Cantik lah pengajian, full, nak dengan tak mau kan. Ada lagi malam ni tak ada rehat langsung. Bukan dah kan nak rehat. Ada masjid yang tak ada rehat tau. Raya pertama malam tu kuliah, malam tu maghrib tu kuliah. Dahsyat ni. Kira malam raya ni nak takbir raya tak, kuliah dulu maghrib tu. Sebab tak ada tarawih, kuliah maghrib. Lagi lepas isyak takbir, ada kuliah dah malam tu. Kata dahsyat kan. Kita buat lagu tu ke kata rajin sangat kuliah kan. Dia tak mau, dia nak ni tu. Lepas tu bila tak ada kuliah, jemaah ni marah AJK masjid. Jemaah marah AJK masjid, bukan AJK masjid marah jemaah. Dahsyat kan masjid tu, belah Kedah. Anak nak sebut nama ni. Dia kata apa pengajian, kami nak mengaji. Sini jemaah marah. Jemaah marah masjid. Dia kata ada lagi kuliah, tak ada berhenti langsung. Beza lah dia kata cerita setengah masjid. Yang tu Nabi puji. Yang tu Nabi puji. Sebab tu kita bak imarah masjid. Cantik tu nombor dua. Kita kira ramai dulu. Apa program kita nak buat kat masjid ni? Kita kira dulu tu. Pengisian. Pasal kita tak mau termasuk dalam hak Nabi kata umatku bermegah-megah dengan keindahan masjid. Kita tak mau jadi tu. Kita kata kita berbangga dengan jemaah yang ramai, imarah masjid yang hebat. Tu kata nak di situ dengan ibadah dan solat berjemaah. Jadi tahun tu kita bangga ramai hadir jemaah. Itu macam baru ni depa dok viral di Masjid Greek. Semayang subuh ni 10 saf penuh belakang. Sampai ada seorang doktor tu dia singgah. Ada program di Greek, dia ambil gambar. Kan sebelum dia mari tu dia tengok gambar, dia ambil gambar. Dia post dalam Facebook. Dia kata terkejut tengok jemaah hadir semayang subuh, bukan semayang Jumaat, macam Jumaat tu. Jadi bangga itu kena tu bangga itu. Bukan bangga kecantikan. Kecantikan ni tak nombor 2 nombor 3 tak apa. Solat jemaah ramai. Banyak masjid-masjid yang indah, besar dan cantik, tetapi hanya segelintir manusia sahaja yang datang bersembahyang di dalamnya. Ini banyak masjid cantik, tapi dalam tu orang sembahyang berpekerak sangat kan. Tak ada orang sembahyang ramai. Cantik lagi ramai dah. Ni kata umat akhir zaman berlaku lagu tu. Kemudian kita buka bila kata macam tu tak payah buat masjid cantik ya. Sebab di sini Nabi kata bermegah-megah dengan binaan masjid, tanda akhir zaman. Habis tak boleh buat masjid cantik ya. Tengok, buka dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi, nama dia Bahrul Mazi, jilid 3 dan 4. Tuan-tuan pergi cari nanti jilid 3 dan 4. Takut saya kata saya tembak lah. Ni tak nak tembak-tembak lah. Hadis yang kita baca tadi Nabi larang lah. Nabi kata nak kiamat nanti umat aku ni akan buat benda macam ni, iaitu bermegah-megah dengan binaan masjid. Jadi jangan faham kata tak boleh buat masjid pula, tak boleh buat cantik pula. Buat cantik buatlah, tapi jangan megah sebab cantik tu. Pasal berlaku zaman Saidina Osman Ibnu Affan. Ini yang sebut ni. Buka surat 6 jilid 3 dan 4. Yang hak Jawi ni jilid 3 dan 4. Tuan-tuan tengok dia tulis atas tu babu fi fadli. Dia kata bunyanil masajid, bab kelebihan membangunkan masjid. Tadi bermegah-megah dengan binaan masjid, yang ni pula kelebihan membangunkan masjid, buat masjid. Dia ada beza. Jadi kita buat masjid cantik ni supaya orang ramai mari. Niat kita lagu tu. Bukan kita buat masjid cantik-cantik pasal kita nak bangga.
dengan masjid cantik, tak ada orang tak apa. Yang tu tak mau. Yang tu Nabi tak pergi. Yang tu Nabi sebut tanda kiamat. Kita buat sekarang ni cantik, niat kita supaya orang mari, macam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tu kan dibesarkan, dibangunkan. Kalau tengok dalam kitab ni dia kata masalah 13 membesarkan masjid, apa hukumnya, bagi besar masjid. Tengok, ya saudaraku, kata Syekh Idris, adalah hadis yang di dalam masalah 12, dia kata itu ada dikeluarkan di dalam Sahih Bukhari dengan lebih panjang dan terang. Di dalamnya riwayat Osman ibnu Affan. Jadi bab membangunkan masjid, buat beri comel masjid ni, ada hadis dia. Cuma buat kerana Allah, bukan kerana mana. Tengok dia kata waktu berbagai-bagai kata orang ke atasnya, ke atas Saidina Osman. Bermakna Saidina Osman masa dia jadi khalifah, orang Islam ni ramai. Jadi bila ramai, dia pun nak buat besar masjid. Bila dia nak buat besar masjid, orang pakat cakap ramai ni. Orang pakat kata kat dia lah, macam-macam ungkapan dikeluarkan. Kata, oh tak kena duk bangun masjid. Kan Nabi kata zaman Nabi tak buat ni, bangun-bangun masjid besar-besar ni. Berlaku pada zaman Saidina Osman ibnu Affan. Kan Masjid Nabawi tu kalau kita pergi, kita masuk Babus Salam tak? Babus Salam kita masuk, lepas tu kita pergi ke depan sikit, kita tengok tiang, ada tiang kan, so kita tengok atas tiang tu dia balut dengan macam dia buat apa ni panggil, macam besi lah, tapi dia pun warna mah kan, dekat tiang orang panggil pun lebih kurang dia cekup kat tiang tu lah, macam pelekat tu. Tapi warna mah, dia akan tulis atas tu Haddul Masjid. Bukan yang lekat kat tiang macam mah kan, perasan bila kita masuk masjid macam tu kan, tapi dia warna mah lepas tu dia ada tulisan dekat situ. Tuan-tuan cuba perhati tengok, tuan-tuan ambil gambar kat tu apa tu, perhati tengok tu, dia tulis Haddul Masjidi, had masjid, sempadan masjid. Faham tak tu? Jadi hak belakang tu bangun semua tu, tapi hak asal dia tiang raudah lah. Lepas pada tiang raudah keluar sikit, kita akan tengok di atas tiang lah dia tulis Haddul Masjid. Kata orang itu hak tambahan Saidina Osman, tambahan Saidina Osman ibnu Affan. Haddul Masjidi tu tiang tu, bukan tiang masuk dalam raudah. Kita duk tunggu nak masuk raudah tu, kita duk beratur. Jadi ada tiang-tiang banyak belakang kita tu. Tengok atas tu, ujung tu dia akan nampak satu tiang, dia akan buat di keliling. Bermakna 4 segi tu hak dia tambah tiang tu. Kalau kata raudah sekarang ni, ni tambahan tiang sini ni. Kalau kita masuk nak mudah tengok lagi, masuk ke Babu Abu Bakrin kan, Babu Salam kan, kita masuk Babu Salam ziarah Nabi kan. Sebelah Babu Salam ada pintu kayu. Pasal nak pintu kayu, kita nak masuk Babu Salam tahu kan, nak masuk Babu Salam tu hak pintu orang duk ziarah Nabi tu. Tengok sebelah ni, sebelah kiri ni, sebelah kiri ni kita akan nampak pintu warna koko, pintu kayu warna koko 3. Itu dipanggil Babu Abi Bakrin, pintu Abu Bakar. Masuk kat tu pintu Abu Bakar. Kata orang Madinah, Abu Bakar bila dia nak pergi jumpa Nabi, dia masuk kat tu tu pintu Abu Bakar. Jadi masuk kat pintu Abu Bakar tu, terus masuk tengok tiang. Atas tu akan nampak. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan baca atas tu ditulis Haddul Masjidi, had masjid, sempadan masjid. Tiang tu hak asal, hak ni semua tambah ni, itu hak asal ni. Jadi 2, 3, 4 batang tiang tu zaman Saidina Osman ibnu Affan. Jadi dia yang tambah. Masa dia tambah tu bunyi dah mulut, kata kat dia, kenapa Nabi tak buat dia tambah pula macam tu lah. Tapi dia pun tak cakap lah bahasa Malaysia, dia pun cakap bahasa Arab lah. Dia pun kata kepada Saidina Osman. Siapa dia? Dia pun kata tu Amirul Mukminin, bukan Tok Imam, Amirul Mukminin, pengganti Nabi tu, khalifah segala orang Islam tu. Dia pun kata kat dia, yang disebut dalam hadis ni. Dia kata ini, maka dia kata waktu bagai-bagai kata orang ke atasnya, kerana tiada menyukakan dia hendak membesarkan masjid. Sebab dia pun kata kat dia, sebab dia nak besarkan masjid. Dia pun kata kat dia, kita nak besarkan masjid, dia pun nak besarkan masjid juga zaman tu. Jadi orang kata macam-macam kat dia.
Siapa dia? Saidina Osman. Jadi depa kata-kata, dia dengar lah sampai berita tu dekat dia. Kataan orang duk sebut tu. Dia kata, orang pakat kata dia pasal apa nak perbesar masjid ke semua ni, masjid duk molek dah, nak besar buat menama lagi. Depa pakat kata kat dia. Tu dia kata, dan adalah orang Muslim masa itu telah banyak di dalam Madinah. Asal cerita ni, bila Saidina Osman nak besar masjid, dia tengok, oh orang Islam ramai di Madinah dah ni zaman tu. Jadi dia pun nak besar masjid. Bila dia nak besar masjid, banyak orang cakap. Jadi dia nak besar ni sebab orang Islam terlalu ramai, sampai tahap dia kata hingga tiada dapat setengah orang sembahyang di dalamnya. Asbab dia nak besar ni pasal orang Islam ramai, ada yang sembahyang di luar, ada yang sembahyang di dalam. Tengok hari ni, nak kata masjid tu tak besar masjid tu, tapi sanggup sembahyang di luar ni. Yang tu tak cerdik. Hang pergi Masjid Nabawi, sembahyang di luar tu khilaf ulama tu. Sebab ada tak dapat 1000 tu, dia mesti dalam masjid. Kagah sembahyang di luar. Tu jangan, kita jangan buat benda yang keluar khilaf. Sebab ulama kata mesti dalam Masjid Nabawi. Mu kena duduk dalam masjid je. Dalam masjid. Mu sembahyang di luar ni pasal apa? Senang nak balik hotel makan nasi awal. Biasa kan orang nak sembahyang kat luar ni pasal dia nak balik awal tu, pasal tak mau beratur ambil nasi tu. Itu salah satu punca tak mau sembahyang dalam. Sembahyang dalam. Walaupun belakang kita kata ni sah ke berapa aku tak tahu lah. Tak apa, janji dalam masjid baru 1000 dapat. Takut di luar tu khilaf. Ada ulama kata janji bumi Madinah. Kalau janji bumi Madinah, sampai airport Madinah pun boleh dah. Tu bumi Madinah. Kalau nak kira bumi Madinah, sembahyang ni Madinah tak payah masuk Masjid Nabawi, sembahyang di hotel lah bu. Dia nak Masjid Nabawi 1000. Jadi jangan sembahyang kat luar. Jadi zaman Saidina Osman, orang ramai dah zaman tu, ada sembahyang dalam, ada sembahyang separuh di luar. Jadi dia kesian orang, dia nak buat besar supaya nak semua orang sembahyang dalam masjid. Tu niat dia, niat Saidina Osman. Okey, tu dia kata. Dan menghendaki Saidina Osman ini Ibnu Affan itu membangunkan dan membesarkan dengan batu yang berukir-ukiran. Tu hari ni kita tengok Madinah, nampak depan tu macam-macam warna kan, ukir kan. Niat dia memang dia nak buat beri cantik, dia nak buat dengan batu ukiran yang cantik-cantik. Tu dia sebut dia. Dan kapur putih, batu tu kapur warna putih, nampak putih bersih. Dia nak buat lagu tu, buat comel lah tu. Tapi kenapa dia boleh? Pasal nawaitu dia lain, kita nawaitu lain. Niat kita nak megah, niat dia pasal orang ni nak beri mayang dalam masjid. Itu kita buat cantik niat lah. Niat nak ajak orang mari ke nak beri orang ambil gambar? Kan orang tengok masjid comel, tu beza dia. Niat kita tu. Sebab tu tengok dia kata hadis, dia pun bila buat juga, biar orang duk cakap apa pun dia buat juga lah. Dan hingga dijadikan tiangnya daripada batu pejal dan atapnya daripada kayu jati. Ni dalam kitab ni kata, saya baca ya. Dia buat ni kira mahal lah. Atap tu semua buat halang semua kayu jati semua, kayu mahal. Lepas tu batu pejah-pejah comel-comel ni ukiran dia buat. Iaitu di dalam tahun 30 Hijrah. Dalam 30 Hijrah berlaku benda tu mengikut pendapat yang masyhur. Tahun 30 Hijrah, mana berlaku 30 tahun dah hijrah Nabi. Masa tu dia bangunkan Masjid Nabawi, besarkan bangunan Masjid Nabawi supaya penduduk yang duk semayang di luar orang Islam ni boleh semayang di dalam. Tu niat dia. Dan dia buat cantik. Jadi kita baca tadi, Nabi kata akhir zaman orang akan bermegah dengan masjid. Jadi Saidina Osman ni buat bukan nak megah, nak bagi tampung manusia boleh semayang dalam. Tu beza dia no? Kemudian bila orang kata-kata lagu tu, dia pun bengang lah. Kalau bahasa kita lah, dia tak bengang sahabat lah. Kalau kita bengang lah. Jadi dia pun nak bagi orang ni faham kenapa dia bangunkan masjid. Dia pun baca hadis dia. Maka berkata ia, Saidina Osman, dia kata apa? Dia kata, ini sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, man bana lillahi masjidah banallahu lahu mislahu fil jannati.
Jadi terlalu banyak sangat mulut orang duk kata macam-macam. Dia pun kata, ni aku pernah dengar Nabi bersabda. Nabi kata, man bana lillah masjidah, barang siapa yang membina masjid lillah. Ni kena faham lillah ni. Hak kita hari ni bukan ba'du, bukan lillah. Lillah apa tak tu, lil fulus. Wallahu a'lam lillah apa. Tapi yang ni dia kata man bana masjidan lillah, barang siapa yang membina masjid kerana Allah. Maksud dia bina semata-mata nak dapat keredaan Allah. Niat dia gitu. Banallah, kata Nabi, nescaya membina oleh Allah Ta'ala bagi orang yang macam tu, yang niat dia bangunkan masjid ni kerana Allah, Allah Ta'ala akan bina mislahu, seumpama binaan yang dia buat di dunia ni, fil jannati, dalam syurga. Itu dia buat. Niat dia apa? Lillah lah, pasal dia nak bagi orang hak luar main dalam. Kita tak ada niat tu pasal akhir zaman. Akhir zaman niat kita megah, biar orang kata cantik masjid. Tu niat kita beza. Sebab tu bila nak buat bangunan, nak tambah apa, tak ada hal tambah. Tujuan apa? Memudahkan jemaah masuk. Macam buat parking, buat apa tempat ni kan. Tengok masjid, buatlah parking berbumbung. Sambungan rancangan tausiah dengan tajuk Bermegah-megah dengan Masjid Tanda Akhir Zaman yang disampaikan oleh Ustaz Yusran Nordin dapat anda ikuti lagi esok 1.30 tengah hari dan 6 petang di Perak FM. Tausiah. Kita ikuti sambungan rancangan tausiah bertajuk Bermegah-megah dengan Masjid Tanda Akhir Zaman yang disampaikan oleh Ustaz Yusran Nordin. Sebab tu orang pergi Tesco, salah satu sebab apa? Parking berbumbung. Tak, ni saya cerita lah, nak buat pun bukannya sikit. Tapi nak sebut salah satu cara nak bagi orang mari masjid. Niat dia buat tu apa? Tesco buat parking berbumbung. Pasal nak beri mudah orang mari. Sebab tu orang pergi senang satu, pasal parking tu ada berbumbung. Kita ni masjid nak buat beri cantik, beri comel, niat kita supaya orang mari ramai. Baru puas hati. Tak apa, yang penting tak ramai tak apa, yang penting mereka ambil gambar, mereka bawa balik gambar. Kita main hak tu kan. Tu Nabi kata akhir zaman. Jadi rupanya zaman Saidina Osman pun berlaku juga benda ni. Cuma dia ni baca hadis beri mereka dengar. Barang siapa yang bina masjid kerana Allah, nawaitu dia kerana Allah, Allah tak akan bina seumpama masjid yang dia bina di dunia tu dalam syurga untuk dia. Jadi dia nak kelebihan tu. Jadi sebab tu kita hari ni bila orang nak buat apa binaan masjid untuk apa ni? Untuk memudahkan, bagi sumbangan. Bagi sumbangan. Kan walaupun kita tak boleh bagi banyak, dia beli bata, duit kita ada di situ 5 kupang. Yang dia beli bata RM2 itu ada duit kita dalam tu 3 kupang. Dapat share. Kita bagi. Tujuan apa? Tujuan nak beri bina memudahkan jemaah. Tu niat lagu tu. Ni buat masjid cantik-cantik bukan niat lagu tu. Niat nak beri megah. Jaga tu Nabi sebut tanda nak kiamat. Dan benda yang Nabi sebut itu, itulah yang berlaku. Bukan seperti mana berlaku pada zaman sahabat. Zaman sahabat ni buat masjid, bangun besar-besar cantik-cantik, tujuan dia lagu tu. Cuma Saidina Umar masa orang nak buat zaman dia tak bagi. Dia tak bagi ukir. Zaman Saidina Umar, dia kata biasa je. Pasal bila buat macam ni jadi cantik. Bila cantik jemaah semayang dia akan duk tengok, cantik betul lah masjid ni. Macam kita semayang di Masjid Nabawi kan, kita tengok depan kita kata mihrab ni lawa sul. Nampak? Dia hilang habis. Tapi nak cerita bila kita semayang, kan sunat tengok tempat sujud. Bila kita semayang, antara cara nak beri khusyuk ni sunat je kan, dia bukan wajib. Kalau wajib semua fair bit ngaku sekali kan. Sebab tu khusyuk dalam semayang dia bukan wajib, dia sunat. Bila sunat, kita kena buat lah. Apa dia tanda nak beri khusyuk? Salah satu cara nak beri khusyuk, tengok tempat sujud. Sebab tu bila semayang kita tengok tempat sujud tu. Jadi bila kita tengok tempat sujud, bila colour banyak, dia mari tempat sujud kan dia main colour. Dia main apa? Dia main colour lah tu. Kalau tang tu bunga tu warna merah cantik juga tu. Itu tak kena. Nampak tak? Dia pula jadi tukang buat kapet pula. Dia mari tu. Tu Saidina Umar tak bagi. Bukan sebab apa, sebab tu lah. Sebab tak khusyuk. Dia nak bagi khusyuk. Sebab tu warna. Yang paling cantik warna apa? Warna putih. Warna putih. Sebab tu sunat warna putih.
Tafrah tu. Ni cerita nak bagi zaman Saidina Osman, tujuan dia nak bagi ramai jemaah mudah masuk. Zaman Saidina Umar tak mau bagi orang tak khusyuk sembahyang, dia berbeza. Cuma mari zaman kita lagi jauh dengan cara Nabi itu, dengan cara sahabat, yakni kita buat tujuan bermegah. Yang tu Nabi kata tanda akhir zaman. Panjanglah cerita dia tu. Bila sebut bab masjid pula, ingatlah masjid yang paling afdal kita sembahyang ni Masjidil Haram lah. Tu nombor 1. Nombor 2 jatuh kepada Masjid Nabawi. Nombor 3 jatuh kepada Masjid Al-Aqsa. Dan ada juga dalam hadis Nabi sebut tentang Masjid Quba. Tu semua masjid hak lebih-lebih. Sebab tu bila pergi tempat tu carikan peluang semayang banyak di situ. Ini duk semayang di hotel, pergi Mekah lah ni tu. Duit habis banyak kan, duk semayang di hotel. Buat apa semayang di hotel? Lambat ke cepat ke pergi masjid kan? Hang contoh tak dan lah, orang dah balik dah semayang zuhur, kita tak dan orang balik habis, tak apalah, pergi semayang dalam masjid tu. 100,000 nak buat semayang sunat pun jangan buat di hotel, buat di Masjidil Haram. Tu mengaji ni sebut masjid ni bermegah dengan kelebihan semayang di situ, bukan bermegah dengan binaan, bermegah dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi bila hang semayang dalam Masjid Nabawi, bermegah dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi bila semayang dalam Masjidil Haram. Tu ambil yang tu, pegang yang tu. Aku pergi semayang, bila aku pergi Mekah, aku kalau boleh tak mau semayang di hotel, aku akan semayang dalam masjid, kok mana pun dalam masjid, kok mana pun dalam masjid. Lagu tu ini nak semayang luar. Jadi kalau berkenaan dengan hadis yang kita baca tadi, kalau kita buka satu kitab ni, tuan-tuan cari, mungkin kitab ni dulu ada orang baca kat sini kot. Tanda-tanda kiamat, tanda kecil dan tanda besar. Pernah ada orang baca, ustaz baca ni. Nama dia diterjemah oleh Muhammad bin Abdul Latif ni. Tuan-tuan buka muka surat 106 dalam kitab ni, dia ada sebut 2 hadis tentang hak kita baca. Pertama, hadis antara yang bunyi dia lain sikit dengan hak kita baca tadi. Dia kata hak kita baca la taqumus saah. Dia kata la taqumus saah, tidak berlaku kiamat. Dalam hadis yang lain, yang ni hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasai. Hak tadi kita baca telah mengeluar hadis tu oleh Abu Daud. Dalam hadis Imam Nasai, dia kata ada satu hadis yang dia sebut bunyi dia gini, min asyratis saati. Beza dia, min asyratis saati ayyatabahan nasu fil masajidi. Terjemah dia, dan setengah daripada tanda-tanda hampir kiamat. Dia disebut dalam tafsir Sunan An-Nasai. Dia kata setengah daripada tanda-tanda hampir kiamat, orang bermegah-megah dengan mendirikan masjid. Makna mendirikan masjid itu mendiri dengan tujuan bermegah. Al-Imam Al-Bukhari, ni saya baca dalam kitab ni, Imam Al-Bukhari berkata, hadis riwayat Anas berkata, orang-orang bermegah-megah dalam membangunkan masjid, kemudian mereka tidak memakmurkannya kecuali hanya sedikit. Jadi hadis yang kita baca tu Anas, hadis Anas bin Malik. Maksud Anas bin Malik ni, menurut Imam Bukhari kata gini, orang yang buat masjid ni cantik-cantik tapi imarah tak ada, imarah masjid tu tak ada, kalau ada pun sedikit, tu maksud dia. Okey. Kemudian Ibnu Abbas berkata, jadi hadis Anas tadi ada Ibnu Abbas kata, sesungguhnya kamu akan memperindahkan dan menghiasinya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani memperindahkan dan menghiasi tempat ibadah mereka. Nampak tak? Jadi bila Ibnu Abbas kata hadis yang Nabi sebut ni, orang akan bermegah-megah dengan perhiasan masjid ni, perindahkan masjid, rupanya mereka ni ikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Pasal Yahudi dan Nasrani dia memperindahkan rumah ibadah mereka. Itu Nabi sebut lah, tanda kiamat. Sebab tu bila kita tengok gereja atau tempat sembahan mereka cantik, mereka buat. Jadi kita pun buat bagi cantik. Nak bermegah-megah seperti mana orang Yahudi dan juga orang Nasrani bermegah-megah dengan keindahan rumah ibadah mereka. Sahih Bukhari, boleh buka dalam Sahih Bukhari jilid pertama dalam bab bunyanil masajidi, bunyan, binaan masjid. Tengok dalam Sahih Bukhari.
Kemudian dia kata Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu melarang menghiasi masjid dan memperindahkannya kerana perkara yang demikian itu dapat mengganggu solat seseorang. Bukan saya duk tembak, saya duk kata saya pandai-pandai cerita, tak ni tuan-tuan beli ni, sahabat saya bagi ni kitab ni, dia bagi kat saya. Tuan-tuan ada kitab ni, baca tengok. Kalau kata aku cong lah, tak ada cong-cong ni, tak ada macam dia duk viral apa Dajjal handsome. Gila tu kan, mengaji tak mau talaki, tak mau berguru, lepas tu duk hurai sendiri. Tu keluar Dajjal handsome tu. Dia kata Dajjal ni handsome macam Nabi Isa. Tu orang suruh mengaji labu, berguru sikit kan, bukan sama dengan Nabi Isa. Kalau comel nama Isa tak sebut mata buta, lepas tu mata terkeluar macam buah anggur. Huduh Dajjal ni. Sebab tu dulu kita dah sebut dah, kalau kita kata hang ni macam Dajjal, bermakna hang ni huduh maksimum tau. Tak ada huduh lepas pada tu. Kalau kita kata hang ni macam huduh macam lembu, boleh lawan lagi lah. Tapi kalau hang sebut huduh macam Dajjal, habis terus huduh. Hang tengok kamu tak ada huduh lepas pada tu, bermakna Dajjal ni huduh. Mari mana Dajjal comel lah, mari mana Dajjal handsome ni, kena talaki, kena berguru, nak jadi lagu tu. Ini buat pandai-pandai. Janganlah orang nak baca hadis. Lepas tu yang best tu, dia pergi bubuh pula Nabi Isa seperti Nabi kita. Pula dah Dajjal ni comel handsome macam Nabi Isa, dan Nabi Isa ni menyerupai Nabi kita ni macam Nabi Isa. Pula dah Nabi kita ni dia mirip Nabi Ibrahim, kan Nabi Isa. Aku geram sungguh kan. Janganlah ni buat lagu tu. Bila orang kena mengaji lah cerita dia. Kita lelaki mungkin dia faham tu tak kena. Dia gini, mungkin dia baca hadis yang kata Dajjal serupa dengan Nabi Isa. Dia hadis tu bukan serupa fizikal tubuh. Ada ulama tafsir kata serupa dia macam ni. Nabi Isa mukjizat dia menghidupkan orang mati. Dajjal ni dia boleh menghidupkan orang mati. Cuma Dajjal menghidupkan orang mati ni tak panggil lah mukjizat, pasal dia bukan Nabi. Yang Nabi Isa ni dia menghidupkan orang mati, kita panggil mukjizat. Mungkin sama di situ, sama dari segi boleh menghidupkan orang mati. Cuma beza dia mukjizat dengan bukan mukjizat. Dajjal ni boleh jadi sihir, ataupun boleh jadi sya'uzah. Itu benda-benda istilah yang disebut dalam perkara yang mencari adat. Pergi belajar lah. Kita pun bukan boleh belajar lah tu yang boleh tu kan. Perkara yang mencari adat 4, kita dah belajar cerita dah dulu tu. Kalau yang dipuji syarak 4, tak keji syarak 4, lawan 4 lawan 4. Jadi kalau hak biasa berlaku hak molek ni, pertama irhas, yang keduanya mukjizah, yang ketiganya karamah, yang keempatnya ma'unah. Yang tu dipuji. Lawan 4 ni sihrun, satu. Yang keduanya sya'uzah, magic, silap mata. Yang ketiganya ihanah, perkara yang hina Allah Ta'ala nak buat kat dia. Yang keempat dipanggil istidraj. Jadi kalau berlaku kepada Dajjal, salah satu lah pada 4 benda ni, bukan yang ni. Jadi mungkin sama je tu, cuma sama menghidupkan. Hakikat sebenar Allah Ta'ala yang menghidupkan. Tapi bukan Dajjal menghidupkan. Cuma dia ni boleh buat sekali je. Dia hidupkan orang ni balik, dia matikan orang tu, dia hidupkan dia. Suruh buat sekali lagi tak boleh. Itu beza dia. Mungkin dia sama di situ, bukan sama tubuh, bukan sama muka. Dajjal ni huduh lah bu. Huduh. Bukan comel. Kena ngaji tu, kena talaki lah. Okey, tengok saya baca sikit je, kita berhenti. Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu melarang menghiasi masjid dan memperindah,kannya kerana yang demikian itu mengganggu solat seseorang daripada kamu akan terganggu. Ni zaman Sayyidina Umar, dia tak bagi perindahkan masjid, tak bagi catkan masjid. Itu dia kata.
ketika beliau memerintah mihrab Masjid Nabawi, ketika Saidina Umar menjadi khalifah. Jadi dia larang jangan duk bubuh warna-warni lah dekat mihrab Nabi itu. Beliau berkata, antara ungkapan Saidina Umar, bila ungkapan Saidina Umar dalam istilah hadis dipanggil hadis mauquf, perkataan sahabat ataupun tabi'in dipanggil hadis mauquf, atau perkataan sahabat setengah kitab dipanggil asar, bukan semayang asar kan. Asar ni perkataan sahabat ataupun perkataan tabi'in. Jadi Saidina Umar kata apa? Lindungilah manusia, kata Saidina Umar, lindungilah manusia daripada hujan. Jadi kalau orang nak main semayang, kita buat masjid besar ni, tujuan kita supaya manusia ni tak basah kalau hujan. Tu, lindungi manusia daripada hujan, dan janganlah engkau beri warna merah atau kuning, dia kata kan, atau kuning, kerana akan mendapat fitnah, makna mengganggu manusia. Dia kata, Saidina Umar kata jangan bagi warna merah, warna kuning. Dia sebut warna tu, ada lah hikmah tu, kuning dan merah. Tuan-tuan faham tak cerita ni? Dia kata, kemudian dia kata dalam kitab ni muka surat 107, saya tak tembak mana-mana. Jadi kalau tak betul, tuan-tuan ambil kitab ni, rebui, minum air. Ni kitab ni muka surat 107 ni, bawah ni perkataan Saidina Umar, bukan sedut reka. Kemudian dia kata apa? Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada Saidina Umar, mudah-mudahan, kerana orang ramai tidak mahu memerakkan wasiatnya. Dia tulis sini menerapkan wasiatnya. Apa yang dia wasiat tu kita tak mau buat, kita buat hak sebaliknya. Dia kata bahkan mereka tidak hanya memberi warna merah dan kuning, tetapi sudah lebih daripada itu. Tengok mihrab di Masjid Nabawi, bukan warna kuning saja, warna macam-macam lah. Nampak tak? Lepas tu berkilat-kilat pula. Tu tengok lah, ada kata tu berlaku. Bukan kita duk reka main. Tu Nabi kata akhir zaman. Jadi masa kita dekat dah nak kiamat tu, ngangau mari. Bukan marah kat tuan. Kita jangan ngangau, tutup mulut. Tengok nah. Kemudian dia kata apa? Bahkan lebih daripada itu, hingga mengukir terus dan melukis masjid seperti melukis pakaian. Tu kadang-kadang kita tengok masjid bila masuk tu, comel masjid, kita tengok dia punya apa, kaca ni bersinar, bila masuk cahaya ni nampak. Tujuan apa tu? Tujuan apa? Bukan tujuan ni. Nampak tak? Saya cerita ni, sama-sama muhasabah lah kan, jangan buat itu niat lagu tu kan. Dia kata sehingga sangat mengagumkan masjid yang dibangunkan megah seperti di Syam, di Mesir, di Morocco, di Andalus. Sebab tu masjid apa yang Nabi Isa turun tu, masjid apa? Masjid Umawi di Syam kan. Di Syam ada satu masjid negeri lah, masjid di Pekan Syam, Damaskus. Ada satu masjid tu, Masjid Umayyah. Masjid tu dia ada dua menara, satu menara sebelah utara, sebelah timur. Jadi di menara tu akan turun Nabi Isa, dan masjid tu termasuk dalam senarai masjid yang cantik. Masjid tu tujuan buat tu nak beri cantik kan, nak menampung kehadiran manusia yang ramai. Niat lah betul. Tapi Saidina Umar larang lah. Tu dia kata tu. Sebab tu tengok Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kita tengok, comel tak? Comel. Lawa kan? Kita tengok atas, kita tengok, main dam pun boleh ni. Color ni. Tak perasan tak? Dia warna kan hitam tu. Nampak macam boleh main dam ni. Sungguh ni cerita ni. Tapi bukan suruh melangut gitu. Duk melangut itu main jam lah. Melangut tengok bawah lah. Tapi nak tengok juga. Tambah kita sembahyang ni, kita tak boleh masuk yang dalam asal, tapak asal. Kita duduk di luar ni, lampu hak gantung. Pasal tak? Kita duduk sembahyang. Banyak betul lampu. Cerita dia jadi tu. Tengok lampu. Tu tengok. Memang betul ya. Larangan tu ada. Cuma masa tu, masa mereka ni tak sampai. Ni mana kita ni duduk fasa yang asli ya. Sebab tu berlaku tu, bermegah-megah dengan masjid tu.
Sebab tu kalau nak buat cantik tak larang, tapi tujuan dia kerana memudahkan orang ramai. Mau masuk, nak tarik jemaah mari tu lain cerita. Tuan ingat di situ lah, bukan tak boleh. Kan? Boleh, tapi nawaitu kita. Cuma hari ni nawaitu kita berbeza lah dengan nawaitu orang sahabat-sahabat buat masjid. Sebab tu hari ni mencantikkan masjid atas tujuan tu lah. Bukan kerana nak membesarkan atas tujuan apa seperti nak mengimarah, nak bagi orang ramai, nak tarikkan manusia ni mari ramai masjid. Buat gitu. Dan barulah diberi pahala besar. Man bana lillahi masjidah banallahu lahu mislahu fil jannati atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tu buat kerana nak bagi Allah Taala bina masjid di dalam syurga untuk kita. Maksud dia seumpama masjid dalam syurga dapat pahala. Sebab tu boleh tengok panjang lah cerita dia. Sebab tu bila sebut bab masjid, dia akan bincang berkenaan dengan masjid yang orang buat kubur. Jadikan masjid ni kubur. Terus tengah tengok masjid di luar-luar ni, beradak tu semayang, beradak kubur. Memang ada dalam hadis berkenaan dengan bila buat masjid, kubur duduk depan boleh lah. Kita kan ada masjid yang kubur duduk depan kan. Macam kita ni ada bangunan lah, ada dinding, ada apa, kubur duduk depan boleh lah. Sebab tu tengok Nabi, kubur Nabi dia pun kubur penting, jadi tak talau kat tu. Jadi orang yang semayang di belakang mihrab tu bagaimana? Rasa tak? Mihrab Nabi kan bila makam Nabi tu, hak mayang di belakang makam beradak di situ lah. Lagu mana tu? Tu cerita bab masjid panjang lah. Jadi kita pun nak kena berhenti lah. Jadi saya pun nak berhenti. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala na ta'rifin wa rizqna ya rabbi faman nabiyyin wal mursalin walhamd. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi rancangan tausiah bertajuk Bermegah-megah dengan Masjid Tanda Akhir Zaman yang disampaikan oleh Ustaz Yusran Nordin yang telah pun dirakamkan di Masjid An-Nur Batu Lapan, Ulu Kinta. Tausiah.